Assalamualaikum, bersama saya Nuril Akidah Abdul Razak dalam edisi Buletin Selatan 21 Oktober 2014. Isu perumahan dan peluang pekerjaan menjadi antara topik yang dibincangkan menerusi satu persidangan Demokrat Muda yang diadakan baru-baru ini. Penganjuran persidangan itu yang membawa topik Anak Muda Johor, Senario dan Isu merupakan hasil kerjasama calon-calon ahli Parlimen Belia Peringkat Negeri Johor bersama Persatuan-Persatuan Belia. Menurut Pengerusi Perundingan Johor, Hairullah Azrin Aidil Azmi, Demokrat Muda hasil gabungan calon-calon ahli Parlimen Belia ini akan memastikan suara-suara golongan belia dapat didengari. Demokrat Muda akan sentiasa cuba untuk bergerak seiring sebab kita faham jika kita sebagai calon Parlimen Belia, jika kita bergerak seorang diri, jika kita bergerak secara persendirian, suara kita sudah tentu tidak dapat disampaikan. Kira pendengaran secara umum akan orang kata terbatas. Jadi oleh itu kita bergabung di atas nama Demokrat Muda supaya manifesto-manifesto yang kita cuba bawa ini dapat kedengaran. Kita tak nak calon-calon parlimen ni hanya sekadar di bahagian sudut bawahan saja, tidak dengar di sudut atasan. Beliau yang juga calon ahli Parlimen Belia berkata demikian ketika persidangan membincangkan masalah senario dan isu belia-belia Johor di Pusat Pembangunan Usahawan Johor Bahru. Melalui persidangan ini, beliau percaya idea-idea kreatif belia negeri Johor dapat diketengahkan. Dalam pada itu, Demokrat Muda menggesa kerajaan negeri untuk mengatasi isu lambakan pekerja asing di negeri Johor. Cadangan beliau, sektor-sektor swasta maupun kerajaan perlu mengiklankan sebanyak mungkin jawatan kosong yang seharusnya diberikan kepada golongan belia. Dan apa yang perlu kita ketengahkan adalah kita cuba untuk meminta sektor-sektor swasta ataupun sektor-sektor kerajaan yang mana membuka peluang-peluang pekerjaan ini, di bawahnya masuk pelabur-pelabur asing, mereka perlu mengiklankan sebanyak yang mungkin supaya golongan pekerjaan ni, kumpulan-kumpulan pekerjaan yang berada perlu diberikan kepada golongan-golongan belia, golongan-golongan warga negara di Malaysia. Kita tak nak belia di Malaysia ini terpinggir daripada sudut pemilikan, daripada sudut sektor pekerjaan di sini. Dalam persidangan sama, Demokrat Muda turut meminta kerajaan mengkaji semula syarat peminjaman bank dan juga tangga gaji golongan belia yang dilihat menjadi punca terhadap pemilikan rumah. Okay, daripada sudut gaji, kita minta untuk kerajaan kaji semula. Kaji semula daripada sudut untuk peminjaman, kaji semula daripada syarat-syarat peminjam. Syarat-syarat untuk golongan belia meminjam dan juga syarat tangga gaji. Tangga gaji yang patut dimiliki oleh graduan-graduan. Ianya perlu dikaji semula. Kita tak nak mereka, golongan-golongan belia ini bekerja jika mempunyai ijazah tapi tangga gaji adalah tahap diploma. Ianya perlu dikaji semula. Pihak swasta, pihak kerajaan perlu ambil perkara ini sebagai satu perkara yang penting supaya golongan belia ini tidak mengeluh dengan apa yang mereka lakukan. Menurut Hairullah Azrin, permasalahan ini akan dibawa kepada pihak atasan melalui manifesto kempen Demokrat Muda iaitu Trust Ekonomi dan Pengurusan Kewangan. Mengenai isu perumahan pula, ahli Demokrat Muda akan menyuarakan permasalahan keperluan dan kehendak belia kepada pihak atasan atau kerajaan pusat sendiri. Dan kita perlu ketengahkan, ianya perlu diketengahkan dalam trust kebajikan dan kos sara hidup, ianya perlu diketengahkan daripada sudut trust ekonomi dan pengurusan. Kita akan ketengahkan perkara ini, kita tak mampu menjanjikan tapi kita akan ketengahkan supaya kerajaan supaya menyediakan golongan belia mampu mempunyai sektor pemilikan di Malaysia, di Johor Bahru terutamanya. Dua jawatan kuasa di bawah Kerajaan Negeri Johor dan Persekutuan ditubuhkan bagi memastikan pembangunan Kompleks Petroleum Bersepadu Pengerang PIPC berjalan lancar dan menepati jadual. Ketua Eksekutif Johor Petroleum Development Corporation JBDC, Muhammad Yazid Jaafar berkata, satu daripada jawatan kuasa itu dikenali sebagai jawatan kuasa pemandu projek PIPC yang akan dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Datuk Ismail Karim. Jawatan kuasa itu antaranya dianggotai oleh beberapa pengarah agensi kerajaan negeri termasuk Unit Perancang Ekonomi Negeri UPEN, pentadbir tanah dan pelabur-pelabur. Sehingga Oktober 2014, projek pembangunan Kompleks Petroleum Bersepadu Pengerang PIPC berjalan mengikut jadual dan kedua-dua projek pemangkin di PIPC oleh pelabur tempatan juga berjalan lancar.
Berita tempatan lain. Universiti Teknologi Malaysia UTM meraih 3 pengiktirafan pada Majlis Anugerah Institut Jurutera Kimia Malaysia 2014 malam tadi. Universiti berkenaan memenangi Anugerah Proses Keselamatan, Anugerah Teknologi Lestari dan Anugerah Tahunan Pereka Inovasi. Anugerah anjuran bersama Petronas ini bagi meraihkan kecemerlangan serta pencapaian dan inovasi dalam industri minyak, gas, air, makanan dan farmaseutika. Presidennya Profesor Geoff Maitland dalam ucapan penutup pada majlis berkenaan berkata institusi pengajian tinggi juga perlu menyediakan pelajar kejuruteraan kimia untuk pengetahuan umum. Johor Corporation JCorp mengambil inisiatif dengan mengadakan aktiviti gotong royong bersama komuniti bagi mendekati masyarakat setempat. Menerusi program Jalinan Ukhuwah An-Nur, ia menjadi peluang kepada entiti konglomerat bersama pemimpin untuk turun padang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dan peringkat akar umbi. Pengurus Besar Jabatan Perhubungan dan Komunikasi Korporat JCorp Azman Tamicik berkata, aktiviti di bawah tanggungjawab sosial korporat itu diisi dengan aktiviti gotong royong. Ia dianjurkan menerusi Division Bisnes Amal dan Pelaburan Wakaf dengan kerjasama Jabatan Mufti Johor yang turut menganjurkan program kemasyarakatan di lokasi sama. Program yang bermula seawal 7 pagi hingga 12.30 hari itu melibatkan 30 pekerja JCorp dan pasukan Brigade Wakaf bersama penduduk kampung. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Adon Serom mewakili Ahli Parlimen Ledang, Datuk IR Hamim Samuri. Pemeriksaan kesihatan percuma turut diadakan yang mana penduduk kampung berpeluang untuk mendapatkan rawatan dari hospital pakar tanpa dikenakan sebarang bayaran. Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim bakal melangsungkan perkahwinannya dengan Cik Khalidah Bustamam di Istana Besar pada 8 November ini. Perkara itu disahkan oleh Yang di-Pertua Majlis Jumaah Diraja Johor Datuk Abdul Rahim Ramli yang berkata istiadat pertunangan dan pernikahan Tunku Ismail akan diadakan di Istana Bukit Serin pada Jumaat ini. Menurut laporan berita harian, istiadat perkahwinan baginda telah mendapat perkenan Sultan Johor. Perkahwinan baginda akan dilangsungkan penuh istiadat Diraja Johor serta berunsurkan tentera. Sebelum ini, penyebaran surat edaran berkaitan mesyuarat jawatan kuasa santapan dan jamuan sempena istiadat perkahwinan diraja heboh diperkatakan di media sosial pada Julai lalu. Sekian edisi Buletin Selatan, terus layari kami di www.tvselatan.com.my untuk paparan berita terkini. Salam takzim.